Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala puji kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya kita dapat bersama-sama di dalam program 20 minit talk yang bertajuk Pendidikan Muzik di Sekolah, Perlu ataupun Tidak. Saya Muhammad Nasharuddin bin Muhammad Awi, pelajar Diploma Pasca Sirwazah Pendidikan Universiti Melaya, selaku moderator pada hari ini. Bersama saya di sini seorang guru yang hebat dan berpengalaman, iaitu Cikgu Nur Hisham dari SMK Tengku Menteri, Cangkak Jering, Perak. Buat pengetahuan semua, beliau merupakan salah seorang guru cemerlang yang mengajar subjek pendidikan muzik. Beliau juga merupakan salah seorang guru jemputan di dalam program Didik TV yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan sewaktu pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia. Saya ucapkan selamat datang kepada Cikgu Nur Hisham dan terima kasih kerana sudi hadir untuk program pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, program yang dijalankan ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugasan bagi subjek aplikasi kurikulum dan reka bentuk instruksional dan penilaian sebagai salah satu subjek dalam Diploma Pendidikan Pasca Sirwazah Universiti Melaya. Tanpa melemahkan masa lagi, marilah kita mulakan program ini mengajukan soalan yang pertama buat satu-satunya tetamu jemputan kita yang hebat ini. Baik cikgu, adakah subjek pendidikan muzik ini diajar di kebanyakan sekolah di Malaysia? Dan adakah ia diajar di sekolah rendah ataupun sekolah menengah? Silakan cikgu. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Muhammad Nasharuddin bin Muhammad Awi kerana sudi menjemput saya untuk menjadi salah seorang speaker ataupun yang memberi kita panggil sebagai tetamu untuk mengisi 20 minit talk ni. Okay, jadi tajuk ni agak panas. Pada saya salah satu cabaran lah pada saya untuk menjawab. Okay, jadi dekat sini saya nak maklumkan apa yang saya mampu jawab, saya akan jawab lah. Ada beberapa perkara mungkin saya tak mampu jawab. Mungkin kita boleh boleh ajukan kepada orang yang sepatutnya lah. Okay. Untuk makluman Cik Nasharuddin, saya hanya seorang guru biasa sahaja, guru cemerlang yang sedang memangku untuk cemerlang. Jadi bukan lagi masih belum guru cemerlang, masih lagi memangku. Okey, baik, soalan tu agak panas Cik Nasharuddin. Kalau kita tengok pendidikan muzik ni adalah salah satu pendidikan ataupun subjek yang menjadi tempelan kata orang. Tempelan di mana hidup segan mati tak mau. Itu antara ramailah yang mengatakan begitu. Kerana masalah yang pertama sekali pada saya lah, pada pendapat saya, kurangnya guru muzik, guru yang mengajar subjek muzik. Bila kita berada di sekolah menengah ataupun sekolah rendah, guru yang terpaksa mengajar subjek muzik ni bukan daripada guru yang belajar tentang muzik secara formal. Dan begitu jugalah sekolah menengah. Untuk setiap sekolah, saya rasa kalau kata sekolah rendah, dia merupakan subjek yang perlu murid belajar lah untuk sekolah rendah. Setahu saya lah, mungkin ada guru yang lebih arif lah kerana saya mengajar di sekolah menengah. Untuk sekolah menengah pula, di mana subjek ni ditawarkan mengikut keperluan sekolah ataupun apa yang sekolah ada. Contohnya kalau sekolah tu ada bilik muzik, dia boleh buka untuk buat muzik. Ataupun sebaliknya, dia akan biasanya untuk elektif ni, selain daripada subjek muzik, kita ada pendidikan seni. Biasanya sekolah yang tak ada subjek muzik, dia akan ada cikgu seni lah untuk menjadi elektif kepada murid. Jadi saya jawab untuk sekolah menengah kerana saya mengajar di sekolah menengah. Jadi untuk subjek muzik ni, saya mempertahankan untuk kita kata subjek muzik ni perlu ada di mana pada saya subjek muzik ni merupakan salah satu subjek yang
kita kata dia merupakan hala tuju seseorang individu tu. Di mana hala tuju tu merujuk kepada minat dan bakat. Tanpa subjek muzik ni mungkin murid dia jadi macam mana? Dia berbakat. Dia biasanya kebanyakan kanak-kanak dibesarkan dengan lagu-lagu. Saya tak nak sentuh aspek bermain alat muzik. Tapi kita biasanya daripada pendidikan awal kanak-kanak naik kepada sekolah rendah, di situ diterapkan nyanyian untuk murid-murid itu menghafal, dan juga berhibur. Dia merupakan salah satu kita kata pendidikan emosi sebenarnya. Muzik ni mendidik emosi kita. Jadi saya rasa bila naik ke sekolah menengah, benda tu kita perlu murnikan, di mana murid tu tidak kita kata memilih muzik yang salah. Maksudnya sekarang ni kita terdedah dengan ancaman, sebenarnya ancaman daripada ideologi yang dibawa dalam muzik. Jadi perlunya pendidikan muzik. Kenapa tidak muzik sahaja? Kenapa KPM buat pendidikan muzik? Itu kerana untuk kita mewujudkan persekitaran yang harmoni lah daripada segi jasmani murid tu, emosi dan juga kita panggil adab dalam kita menjadi seorang insan. Itu jawapan saya lah untuk soalan pertama Cik Nasharuddin. Okey, cikgu. Maknanya di sini pendidikan muzik ini dia diajar di kebanyakan sekolah ataupun di sebahagian sekolah sahaja? Seperti saya katakan tadi, untuk sekolah menengah ni dia akan lihat pada sekolah itu sendiri. Tak semua sekolah ada muzik. Contohnya sekolah saya dia ada muzik dengan seni. Tapi ada di sekolah yang dalam daerah saya tu tak ada muzik, tak ada subjek muzik. Dia hanya ada pendidikan seni. Jadi dia bergantung kepada kita panggil kemampuan sekolah tu. Biasanya sekolah menengah ni dia buka kelas muzik kerana ada guru muzik. Macam tu. Kalau tak ada guru muzik, mungkin sekolah tu perlu tutup. Kerana tak ada guru yang layak untuk mengajar subjek muzik. Okey, Cikgu Nur Hisham. Soalan berikutnya, menurut cikgu, apakah subjek pendidikan muzik ini mendapat sambutan yang baik di kalangan para pelajar? Okey, alhamdulillah, selama saya mengajar selama 8 tahun, lebih kuranglah 8 tahun daripada saya start posting sehinggalah sekarang ni, alhamdulillah, di mana kelas muzik ni dalam satu tingkatan, contohnya tingkatan 1 kan, ada 8 kelas contohnya. Kita tak buka semua untuk kelas muzik ni. Maksudnya kita akan buat selection ataupun kita akan ambil di kalangan murid yang berbakat dan juga minat. Ramai yang minat. Ramai yang minat tapi ada yang tak ada bakat. Jadi kita pilih kerana tempat dia terhad, kita jadikan hanya satu kelas sajalah. Jadi alhamdulillah setakat ni kelas muzik ni menjadi kelas yang on demand lah, dalam permintaan lah. Maksudnya dia jadi kelas yang boleh katakan kelas yang ramai murid nak masuk. Cikgu, mengenai sambutan murid-murid di sekolah tu, saya nak tahu di sekolah cikgu ada berapa, dalam satu tingkatan tu ada berapa kelas untuk pendidikan muzik? Dalam satu tingkatan? Okey, dalam satu tingkatan tu biasanya kalau di sekolah saya dia akan ada kelas, satu kelas lah untuk muzik tu. Dia ada 4 kelas untuk sesi petang. Untuk tingkatan 1 ni dia ada 4 kelas di sesi petang, 1 di sesi pagi. Maksudnya ada 5 kelas lah. Satu kelas daripada 5 tu adalah kelas muzik lah. Di mana satu kelas tu kita ambil dalam 25 orang murid maksimum. Macam tu Cik Nasharuddin. Betul ke menjawab soalan ke? Okey, betul cikgu. So, soalan lain yang saya nak tanya cikgu. Okey cikgu, semasa saya bersekolah,
semasa di sekolah rendah. Saya sempat mengikuti mata pelajaran pendidikan muzik lah. Tetapi pada masa itu saya tengok pendidikan muzik macam dianggap tidak penting dan terpinggir. Apabila kita masuk ke kelas muzik itu, murid-murid tak ada buat apa-apa. Cikgu sekadar bawa masuk ke bilik muzik dan kita buat perkara sendiri. Dan pada pendapat Cikgu Nur Hisham, adakah pada masa sekarang pendidikan muzik yang sekarang ni sama tak dengan pendidikan muzik yang semasa saya di sekolah? Ada apa-apa perubahan ke? Okey, baik. Untuk sekarang ni kita dah beralih daripada KBSM, KBSR tu kita dah beralih kepada KSSM dan juga KSSR. Okey, untuk makluman Cik Nasruddin, sekali lagi saya nyatakan bahawasanya untuk sekolah menengah dan sekolah rendah mungkin saya kurang pengetahuan lah untuk sekolah rendah kerana saya tidak mengajar sekolah rendah. Okey, senario dia ataupun budaya dalam bilik muzik biasanya yang saya bawa untuk murid-murid ni, kita beraktiviti mengikut topik. Okey, di mana pecahan kepada topik-topik tu diterbahagi kepada 5. Okey, untuk pengetahuan Cik Nasruddin lah. Okey, yang pertama sekali dia ada ensemble nyanyian. Okey, nyanyian berkumpulan lah. Okey, ensemble alat muzik berkumpulan, penulisan muzik, apresiasi muzik dan penghasilan muzik. Di mana lima topik besar tu dia akan berbeza lah kita punya aktiviti dia. Okay, contohnya nyanyian. Okay, di mana kalau kata Cik Nasruddin dulu, mungkin guru tu saya tak tahulah kan. Dia punya background dia. Mungkin dia bukan daripada aliran muzik. Mungkin lah. Okay. Jadi saya sebagai guru muzik yang belajar muzik, okay, ambil degree tentang muzik. Jadi saya tahu setidak-tidaknya secara asas, okay, untuk kita melakukan aktiviti muzik. Okay. Jadi di sini sebenarnya bukan masalah dia kepada subjek itu sebenarnya. Masalah guru yang mengajar subjek itu satu masalah. Okay. Subjek itu saya rasa daripada dulu sampai sekarang dia masih lagi saya rasa kekal boleh kita bawa sebagai benda yang ilmiah untuk murid-murid belajar sebenarnya. Maknanya cikgu di sekolah kita memerlukan lebih ramai lagi guru-guru yang mahir dalam pendidikan muzik ke macam mana tu? Ya betul Cik Nasruddin. Kalau saya tengok pada dia sebenarnya kekangan kita untuk menjadikan muzik ni sebagai subjek yang popular, sebenarnya kekangan dia adalah pada segi tenaga pengajar saya rasa. Okay, di mana tenaga pengajar, sewaktu saya belajar degree dahulu di UPSI, di mana satu batch ni setiap 6 bulan batch untuk 4 tahun kita belajar, dia pengambilan dia satu kelas tu hanya 20 orang sahaja. Encik Nasruddin kira sendiri 20 orang saja untuk cover satu Malaysia ni. Bila satu batch tu dia posting, hanya 20 orang sahaja. Bilangan guru yang dipostingkan tidak bercukupi. Ya, betul. Kemungkinan permintaan untuk menjadi guru dalam mata pelajaran pendidikan muzik itu sangat amat kurang disebabkan kemungkinan calon-calon yang memohon itu tidak mempunyai bakat dalam muzik. Saya tak rasa macam tu Cik Nasruddin. Sebenarnya dalam kita panggil penjawatan ni saya rasa dah ada unjuran dia sebenarnya. Kerajaan telah buat unjuran untuk setiap subjek tu. Contoh kita ambil kita ambil selain pada subjek muzik, contohnya bahasa Melayu kan, satu batch dia tu mungkin ada 300 ke 400 student untuk posting, kerana dia adalah subjek yang dashboard, subjek yang perlu lulus, subjek yang ada di mana-mana saja, daripada darjah 1 sampailah tingkatan 6, betul tak? Berbeza dengan subjek muzik ni, saya rasa dia seperti subjek seni lah. Okay? Dia hanya subjek elektif yang murid boleh ambil, dan juga kalau tak nak ambil pun tak ada masalah. Dia ada pilihan sama ada murid tu nak ambil subjek seni pun boleh kan. Walaupun dia berbakat, mungkin mak ayah dia tak bagi
Ada juga masalah macam tu. Sebab dia takut muzik ni buatkan anak dia ni tak fokus pada belajar. Okay. Cikgu, untuk pendidikan muzik ni dia ada exam ke? Okey, untuk makluman, untuk subjek muzik ni dia ada exam SPM dan saya mengajar untuk subjek SPM. Maksudnya dia subjek tu akan diiktiraf lah dalam CJ Pelajaran Malaysia. Untuk murid tu sambung belajar untuk dapatkan kerja dalam bidang muzik dan sambung belajar dalam bidang muzik. Macam tu Encik Nasruddin. Okey, baiklah cikgu. Kita pergi kepada soalan kita yang terakhir. Sebelum kita rumuskan perbincangan pada hari ini berbunyi, adakah subjek pendidikan muzik ini masih relevan dalam dunia pendidikan yang lebih menumpukan ke arah sebuah kejayaan yang profesional seperti guru, doktor, jurutera dan sebagainya? Okey, baik. Baik. Soalan yang baik dan juga soalan yang mungkin agak kontroversi ya. Sebab kita meletakkan level-level yang satu level dengan kata kerjaya profesional lain. Okey, baik. Untuk pengetahuan Cik Nasruddin, kalau kita tengok hari ini Nusantara ini berkembangnya agama Islam, okey, di mana kita melihat kepada dakwah secara musical yang dibawa oleh Wali Songo. Okey, mungkin Cik Nasruddin boleh Google lah. Okey. Wali Songo mengislamkan seluruh tanah Jawa di Indonesia. Ya, betul. Okey. Di mana pendekatan utama yang dibawa adalah muzik. Kita sangat bersyukur ini kerana dia meninggalkan kita diislamkan melalui dakwah muzik. Di mana gamelan, alat muzik gamelan, okey, alat muzik kompang yang dibawa daripada pendakwah ni memberi kesan kepada rohani masyarakat pada suatu. Nampaknya kita mempunyai masalah teknikal. Syardin, dengar tak? Hello, untuk maklumat Cikgu Nurisham, tadi kita terputus hubungan. Kita mempunyai masalah teknikal. Okey, di mana tadi Cikgu? Okey, kita recap balik Saya maklum. Okey. Okey, jadi saya nak maklumkan kepada Encik Nasruddin tentang soalan tu. Okey, masihkah subjek muzik tu masih lagi relevan ataupun tidak kepada sistem pendidikan Malaysia pada hari inilah. Okey, jadi saya ambil kepada sejarah lah. Sejarah di mana perkembangan Islam di tanah Melayu dan juga Nusantara ni adalah daripada alat muzik sebenarnya. Kita tengok daripada gambus yang kita ada sekarang ni, daripada gamelan Jawa, gamelan Melayu, kita tengok hari ni adalah peninggalan cara dakwah wali-wali yang terdahululah, di mana mengislamkan Nusantara dan juga tanah Jawa dan tanah Indonesia. Jadi kita sangat bersyukurlah dengan adanya muzik. Itu adalah warisan kita yang perlu kita teruskan. Tanpa muzik yang betul, okey, tanpa muzik yang sesuai dengan jiwa dan juga kita panggil rumpun kita, okey, mungkin satu hari nanti identiti kita sebagai rakyat Malaysia dan juga Nusantara akan hilang. Oleh itu saya sarankan subjek muzik ini dipertahankanlah oleh kerajaan dan juga organisasi yang aktif bergiat dalam muzik ni, supaya mendidik anak-anak murid kita supaya menjadi insan yang berguna dan memainkan muzik-muzik yang lebih membentuk ke arah pembinaan modal insan untuk Malaysia, insya-Allah. Okey, baiklah Cikgu Nur Hisham. Terima kasih atas jawapan yang sangat bernah tadi. Saya rasa dengan jawapan yang ringkas tetapi padat itu tadi, maka dapat saya simpulkan pendidikan muzik di sekolah ini adalah sangat diperlukan, dan mungkin untuk pada masa akan datang, saya berharap pendidikan muzik ini semakin berkembang di seluruh negara, dan pendidikan muzik ini memberi banyak manfaat kepada murid dan juga masyarakat di seluruh Malaysia. Okey, oleh yang demikian saya berharap agar pihak-pihak yang berkaitan dapat memberi perhatian yang lebih terhadap subjek pendidikan muzik ini. Hal ini agar dapat memberikan manfaat kepada seluruh pelajar yang mempelajarinya.
Nampaknya saya rasa kita sudah sampai ke penghujungnya Cikgu Nur Hisham. Saya sebagai moderator pada hari ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kehormat kita iaitu Cikgu Nur Hisham daripada SMK Tengku Menteri kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai program ini. Saya memohon maaf jika ada terlanjur dan tersalah kata sepanjang program berlangsung. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan oleh Cikgu Nur Hisham sebentar tadi. Sebenarnya saya menangguhkan dulu program ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih Cikgu Nur Hisham sekali lagi. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Cik Muhammad Nasharuddin.